app yang saya nak perkenalkan ni adalah app part of Windows ya. So dulu awal-awal dulu bila sebelum Windows 10 memang kita ada Movie Maker dalam Windows. Dia pun adalah satu apps built-in. Okay, so sebenarnya kita tak tahu ada apps tu sebab apps tu ada tapi dia hidden. Okay, so macam mana cikgu nak cari apps yang Susan cakap ni? Okay, cikgu kena pergi ke type here to search. Dekat sebelah start button tu kita akan ada yang macam kanta perbesar tu. Okay, dekat search button tu saya nak cikgu klik video. Okay, cikgu kena just type in video. Okay, so bila cikgu type in video, cikgu akan nampak best match dia akan suggest kita untuk menggunakan video editor. Okay, so video editor ni, so ni adalah cikgu nampak screen saya ya, yang video editor ni. Okay, dekat video editor ni, dekat sebelah on the right hand side, cikgu boleh tengok open, run as admin, unpin. Okay, so saya suggest kalau kita susah nak cari video editor ni setiap kali nak search, better kita letak dia dalam taskbar. Okay, so kita boleh pin dekat taskbar. So contohnya sekarang saya dah pin, so saya kena unpin balik dan saya boleh pin semula. Okay, ataupun kita boleh pin to start. Okay, so bila kita dah pin to our taskbar, okay, so kalau cikgu tengok kat sini, saya dah hilang sebab tadi saya pin to my taskbar, sekarang dah tak ada, so saya kena pin balik. So I'm going to pin to taskbar. So kalau saya pin to taskbar, okay, so app itu akan appear on my screen. Okay, so this is my screen lah. So app tu akan appear on my screen ya. So saya klik on my screen. Okay, so ni adalah app basic video editing ya, cikgu-cikgu. So kenapa kita perlukan basic video editing ni? Sebab sekarang bila kita buat Google Meet, kita perlu buat rakaman. Okay, so saya ajar cara yang paling mudah untuk edit video kita tanpa menggunakan apa-apa apps berbayar ataupun apps yang canggih, sebab mungkin kadang-kadang kita hanya nak edit video tu supaya nak pendekkan certain part ataupun kita nak buang, kita nak trimkan video tu. Mungkin kita nak buang certain part yang hanya untuk mengambil kehadiran, kita tak nak masukkan bahagian tu, so kita nak keluarkan dia. Okay, so kalau cikgu tengok dekat screen saya ni, okay, so dalam video ni, dalam apps ni kita ada collection, kita ada album, kita ada people, kita ada folders and kita ada video projects. Okay, so apa yang dimasukkan dengan collection ni? Okay, collection ni contohnya kita ada kita buat satu program sekolah, lepas tu kita ada banyak gambar-gambar program sekolah yang kita nak buat dalam bentuk video. Okay, so dalam kes ni Susan dah sediakan satu album ya. Okay, ataupun kita create album baru. Sekejap, saya ajar cara nak create. So dalam ni sebenarnya, dalam collection ni, apa-apa pictures atau videos yang ada dalam window kita ataupun dalam laptop kita ni akan appear dekat sini. So ni semua adalah apa-apa content yang memang ada. So Susan tak masukkan, dia memang ada dalam phone, dalam laptop kita. So dia memang akan appear kat sini. So mungkin contohnya lah saya nak buat satu album menggunakan beberapa gambar. So artinya program sekolah. Jika kita ada program sekolah yang kita nak jadikan video, short video dan masukkan dalam Facebook. Okay, so kita boleh guna app ni ya. Sebab kalau kita guna phone memang ada banyak app macam Viva Video, KineMaster and so on. Tapi yang ni menggunakan laptop cara kita nak buat. Okay, saya masukkan beberapa gambar ni. Okay, bila saya dah select gambar ni. Okay. Okay, so saya akan add to a new album. Okay, so dalam new album ni mungkin saya nak buat sea. Okay, tajuk laut, sea. Okay, so saya create album. Okay, so bila saya create album, okay, dia akan berada kat sini ya, cikgu-cikgu. Sekejap ya. Video tadi. Okay, okay dia dah. Mana video saya? Sekejap ya, cikgu saya miss mana dia video saya. Okay, saya pergi ke album ya. Okay, so selepas saya dah create album tu, Susan pergi ke album dulu. Okay, yang ni C ni. Okay, kita boleh ambil video ni. Okay, ni adalah video yang kita dah select. So video ni kita boleh watch terus ya cikgu-cikgu.
So dia akan bentuk slideshow terus. Okay, so slideshow ni yang kebaikan dia, bila dia bentuk slideshow ni, dia terus akan pilih music, so background untuk music, dan kita boleh juga guna option remix untuk menukar dia punya theme, contact, spacing, length of the video. So saya akan klik remix ni, okay. Lepas tu cikgu boleh tengok lah. Cikgu boleh dengar music dia tak cikgu? Boleh? So dia akan ambil nampak tersekat-sekat ke line, sebab line ya, Kak Dahlia nampak ya? nampak tersekat-sekat. Sekat, ya, sebab kalau guna Google Meet, that is one thing yang saya perasan lah, dia akan ada overlap sikit. Kalau kita nak tunjuk video kan, dia akan lag sikit. Tapi tak apalah. So dia, this is about macam mana nak buat. Ini adalah video yang berasaskan gambar sahajalah. So saya tak masukkan video. So yang ni sesuai kalau kita ada collection of gambar yang kita nak buat sebagai slideshow. Tapi kita tak nak just buat slideshow, kita nak masukkan music. So benda ni kejap je. Kalau cikgu tengok tadi, saya pilih gambar. Saya tukar dia jadi album. Okay, lepas dia dah jadi album, saya dah bagi nama kat album tu. Lepas tu dekat bahagian slideshow ni, kita diberi option untuk edit dia. Okay, edit, kalau kita klik watch ni, dia bagi kita option untuk, saya pause dulu ya. Untuk remix dia untuk kita. Okay, kalau dia remix, dia akan tukar dia punya music, dia punya arrangement dia, so tak ada kerja additional untuk kita. Okay, so ini adalah untuk direct nak tukarkan pictures to video. Okay, so itu first part so first part tu memang very simple lah, hanya pictures sahaja. Okay, so sekarang kita pergi ke second part. Okay, sebelum pergi kat second part, saya nak tanya, cikgu-cikgu ada apa-apa soalan tak pasal yang first part ni? Zul, macam music tu kita boleh pilih ke? Okay, so dalam konteks yang ni kita tak boleh pilih, tetapi dalam video editing tu kita boleh ubah, Dr. Wan. So in this kan, yang ni macam memang dah apa orang kata, dia dah pre-setting lah. So yang ni kita tak boleh ubah, tapi video album yang sama ni, okay, kalau saya pergi balik kat sini, album yang sama ni saya boleh tukar dekat video project ni, saya boleh tukar music, saya boleh letak music yang saya yang diberi dalam selection dia, ataupun music yang kita nak masukkan. Tapi kalau fikirkan pasal video tu, kita kena fikir dua benda. Video tu untuk kegunaan sendiri ke ataupun kita nak publish kat mana-mana. Okay, kalau kita publish kat YouTube, kita kena pilih music yang tak ada copyright ya. So bila kita guna audio ataupun any songs yang ada copyright, okay, kita boleh we can be disaman oleh pemilih lagu tu lah. So we have to be careful dengan bahan-bahan yang kita masukkan apabila kita nak hasilkan video YouTube. So yang tu saya tak ni, secara general lah. Okay, so ada soalan lain cikgu yang pasal foto dulu. Yang pasal foto je dulu. Ya, foto tu kita kena upload dekat sini dulu ya. We have to upload. Okay, Dr. Wan, if the photo is from somewhere else, kalau foto tu, sorry ya, memang Dr. Wan yang bertanya kan? Saya like suara macam Dr. Wan tapi saya betul. Oh, okay. Alright. Okay, so sebenarnya kan foto-foto ni yang ada yang nampak dekat skrin saya ni semua foto yang memang ada dalam laptop saya. So saya tak upload daripada mana-mana. So ni memang foto yang existing in my laptop. So dia memang akan detect sendirilah, sistem tu macam application kan. So dia akan detect mana satu video and pictures dia akan detect. Tapi kalau cikgu nak import photos daripada folder boleh, ataupun cikgu nak import photos daripada USB drive ke ataupun dari mana-mana. So memang ada option untuk cikgu import photos. Tapi yang untuk yang saya ni, sebab saya memang masukkan dekat my pictures dalam my document tu, so memang dia automatically memang dia dah ada kat sini lah. So kalau macam cikgu buka screen cikgu tu, ada tak foto-foto collection cikgu ni, ada tak apa-apa dalam konten dia tu? Kalau cikgu yang buka bersama-sama dengan Susan yang laptop ni, kalau cikgu buka yang collection tu, cikgu nampak tak gambar-gambar dalam laptop cikgu tu?
So dia akan ada dates lah sampai 2014 ni, dia akan auto arrange the dates and so on lah. Susan, I tak guna Windows lagi. I'm still using my Mac untuk dengar you punya presentation. Oh, okay, Dr. Saya katakan, I punya foto dalam my document kan? Aha. Boleh access dia from here. Yes. Supposedly can, even from your D drive ataupun from any of your drive, right? So it can actually detect the photos. Okay. So actually dia memang it can detect lah. So I think it's not an issue lah, Dr. Wan. Okay. Okay, so the second thing, kita tengok terus, kalau tak ada soalan lain kita terus tengok kepada video ya. Okay, so bila kita tengok kat video ni, of course kita sekarang record menggunakan Google Meet. So video tu kita akan terima dalam Google Drive. So kalau saya rasa cikgu-cikgu dah tahu mana duduknya videos dalam Google Drive kan. So saya rasa saya tak perlu tunjuk yang tu. So saya terus pergi ke collection video saya. Okay, so bila kita nak buat projek yang baru, so contohnya saya nak buat new project. Okay, so saya akan klik plus sign ni, so start a blank project. Okay, bila kita start a blank project, so dekat sini kita akan boleh bagi nama. So contohnya saya nak masukkan projek yang kelas 4 PC today 18 November. Okay, saya ambil video saya yang sedia ada untuk hari ni 14 November, so saya bagi nama untuk video dulu. Okay, selepas itu saya akan tambahkan video ni, okay, daripada from my PC, from my collection. Kalau from my collection tu, yang macam yang C tadi tu adalah from my collection. Yang cikgu ingat yang kita guna dekat folder yang pertama tu. Okay, so kita boleh ambil daripada collection kita, ataupun kalau macam video yang PDP-C kita ni, kita akan download daripada Google Drive. So bila kita dah download, so dia akan datang daripada PC. So from this PC, so semua rakaman video saya save dalam satu folder yang berasingan. Okay, saya pilih, okay, so this is my videos. Okay, so contohnya saya ambil video ni, ni video lama tapi saya just guna cikgu-cikgu. So 4 PC 16/04/2020. Okay, saya just masukkan video ni. Okay. Dia akan ambil masa untuk add the file, tapi dia tak lama lah. It's actually very fast compared to kalau kita guna app. Ada setengah app tu dia very complicated. Okay, so mungkin saya nak masukkan cover sekali. So cover ni adalah dalam bentuk pictures. Okay, so saya nak masukkan cover dalam bentuk pictures. Mungkin saya nak add lagi. Okay, saya nak mempelbagaikan supaya cikgu nampak apa benda yang cikgu boleh masukkan dalam video cikgu ya. Okay, so saya ambil some from my pictures. Okay, maybe save pictures mungkin saya cari. Okay, just example, saya just masukkan 3 gambar ni. Okay, shift. Okay, saya masukkan semua gambar ni cikgu-cikgu. Okay, bila kita dah ada apa yang kita nak masukkan, sekarang kita just select all and kita boleh just pull, drag. Okay, so apa yang berlaku kat sini, we just drag the items to the project library. We can drag ataupun we can straight away pilih place in the storyboard. Okay, so kalau place in the storyboard, dia akan automatically apa yang ada dalam library tu dia akan masuk dalam storyboard. Okay, so bila dia dah ada dalam storyboard, mungkin cikgu nak video ni datang dulu. Okay, mungkin yang ni cikgu nak letak kat belakang. Okay, mungkin yang ni cikgu rasa oh ni saya tak nak, saya nak buang. Okay, cikgu boleh delete. Okay, yang ni pun cikgu rasa okay saya tak nak, saya nak delete, boleh delete. Okay, yang cover ni mungkin cikgu nak letak kat depan. Okay, so cover untuk video-video saya memang buat menggunakan PowerPoint. Lepas saya dah guna PowerPoint, saya guna snipping tool ya. Nanti saya sebelum last section tu saya ajar apa tu snipping tool. Snipping tool tu macam gunting. So kita boleh potong bahagian yang kita nak. So dekat Windows, saya hanya akan klik dekat PowerPoint saya hanya screen sahaja. Artinya saya snip yang cover tu. Okay, so saya simpanlah collection beberapa koleksi cover untuk saya gunakan dalam video saya nanti. Okay, so yang tu satu macam contoh yang lain. Okay, so ini first part ya cikgu-cikgu. So kita dah belajar cara nak masukkan video dengan pictures dalam library. Lepas dah masuk library, macam mana nak tarik dia ke storyboard. So macam saya kata tadi ada 2 cara. Satu kita boleh drag and drop. Dan satu lagi kita boleh klik dekat
tajuk place in the storyboard tadi. Okay, so sekarang cikgu rasa okay, mungkin saya nak add title card, saya tak ada cover ni. Okay, saya nak add tajuk sebelum saya mulakan video. Okay, so dalam keadaan yang begitu kita boleh guna option add title card. So saya klik add title card. Okay, so saya akan dapat satu card kosong. Okay, so cikgu tengok kalau kat sini semua sini ada timer ya, 3 point. Ini adalah 3 saat, 3 seconds. This is 40 minutes and 25 seconds. This is 3 seconds. So benda-benda yang very duration yang selalunya dia pilih adalah 3. So we can change this. Kita boleh buat dia lebih lambat atau kita boleh buat dia lebih cepat. Okay, so untuk part 2, bahagian pertama saya dah settle cara nak masuk library dan cara nak drag to storyboard. So sekarang saya nak ajar cara kita nak add title card ni dan apa yang kita boleh buat dalam title card. So bila kita kata title card, saya akan select title card ni, cikgu. Lepas tu saya akan klik perkataan add a title or caption. Okay, so saya klik yang ni. So bila saya klik, okay, apa yang cikgu nampak dekat skrin ni boleh nampak background. So background tu adalah di mana kita boleh menukar warna title card tadi. Okay, mungkin saya nak pilih warna ni. Okay, lepas tu saya pergi kat teks. Mungkin dekat teks ni saya hanya nak masukkan kelas dalam talian. Okay, just kelas dalam talian ataupun kelas dalam talian. Okay, so cikgu, untuk cikgu ni kita ada animated text style ni, kita ada beberapa. So sebab saya kata ni adalah free app, so kita tak adalah banyak option. So option yang kita ada adalah simple, loved, joy, okay, classic. Okay, kejap dia kadang-kadang dia ni slow sikit. Okay, adventure, okay, quiet, boom, cinema, bold, fresh dengan poetry, okay, impact, cartoon, pixel, electric, chill, fine print. Okay, so ni adalah option-option yang kita ada untuk animated text style. Okay, lepas tu benda kedua yang kita ada dalam ni adalah okay, kita ada layout. Okay, so layout ni adalah kedudukan perkataan tu. Kita nak mungkin dalam header dekat atas ke, dekat tepi kiri, tepi kanan, dekat tengah-tengah ataupun dekat bawah. So ini adalah antara option yang kita guna. Okay, dan kita juga boleh tetapkan, okay, kita nak ni sepanjang 3 minit ni ke ataupun kita nak mulakan kosong lepas tu baru kita nak masukkan. So ini adalah adjustment. So kalau cikgu letak macam ni, artinya yang purple highlighted ni adalah daripada minit yang bermula tu sampai 3 seconds tu kita akan nampak perkataan kelas dalam talian. Tapi kalau saya kurangkan, contohnya saya nak letak sini je. So artinya pada minit yang ni minit yang ke berapa? Dalam minit yang second 76 tu kan, then only it will start. Okay, so ni option dia, tapi selalunya memang kita akan pilih from the beginning lah. Okay, so from the beginning, so this is how it will be. Okay, so saya letak ni kat tengah-tengah sebab nak. Okay, alright. So ni contoh kalau kita dah buat then kita klik done. Okay, so sekarang kita dah buat satu title card. Okay, so title card done. Lepas tu kita ada yang title card ni daripada blank, page yang blank, macam mana nak letak tulisan dalam tu. Okay, seterusnya saya nak ajar yang ada picture, macam mana kita nak edit yang ada picture. Okay, so saya akan untick tu. Sekarang saya nak pilih yang cover. So dekat, kalau cikgu tengok bila cikgu pilih yang title card ni, cikgu ada 2 option saja. Cikgu boleh add title card ataupun boleh tukar duration. Ni 2 saja perkara yang wujud untuk title card. Tapi bila kita pilih pictures, kita ada duration, kita ada text, kita ada motion, kita ada 3D effect dan kita ada filter. Okay, so kita tengok satu demi satu. Duration macam saya beritahu tadi adalah masa. Mungkin kita nak cover ni lama sikit, 7 saat. Okay, lepas tu mungkin kita nak masukkan tambahan teks sebab mungkin kita terlupa nak beritahu tarikh. Mungkin kita nak masuk tarikh 18 November 2020. Okay, so mungkin kita tak nak perkataan, kita nak dalam perkataan simple. Lepas tu kita nak dia berada dekat paling bawah. Cikgu nampak kan? So dan kita nak dia sepanjang 7 saat tu kita nak 18 November tu nampak dalam skrin tu. Bila kita dah buat yang ni, kita boleh klik done.
Tapi sebelum tu saya dah ajar teks. Sekarang saya ajar macam apa itu motion. Okay, motion tu adalah macam mana cikgu nak zoom gambar tu, okay, dari arah mana. Okay, zoom in center. So cikgu tengok ya apa yang berlaku dekat gambar Susan ni. Okay, bila saya tukar dia punya motion dia. So zoom in center. Okay, lepas tu kalau zoom in out center, so apa yang berlaku? Kalau cikgu tengok zoom in center, perkataan yang 18 tu hilang. Kalau none, oh ya, saya lupa saya tak save lagi, kejap. Saya klik done dulu. Kejap ya cikgu-cikgu, saya pergi balik kat motion. Okay. So saya letak kat sini lah supaya nampak sikit. Okay. Done. Okay. Kita letak motion. So motion ni pergerakan. Okay, so sekarang zoom in center, zoom out center, zoom in left, zoom right. So ni adalah, ini jarang lah cikgu-cikgu. Kalau kita tengok, saya jarang gunakan benda ni. Okay, kenapa jarang? Sebab macam kita kata tadi, kita nak buat basic editing. So yang basic editing tu kita hanya perlukan a simple thing, mana nak buang, mana nak add. Yang tu saja. So dua perkara je. So sebab tu saya kata tadi motion ni kita memang jarang gunakan. Okay, sama juga dengan 3D effect. Okay, 3D effect ni pun built-in juga dalam Windows 10. Okay, so artinya contohnya kita nak masukkan atomic motion ni. Okay, so bila masukkan atomic motion ni, artinya kita nak letak animation. So bila kita letak animation ni kelas, cikgu-cikgu, dia ada volume. So kita boleh off the volume ataupun kita boleh, kalau off takkan ada volume, hanya akan ada animation saja. Tapi kalau kita letak volume, dia akan ada kedua-dua. Okay, so saya tunjukkan contoh Yang ni kenapa saya tarik, sebab saya nak atomic motion tu sampai habis 7 saat, 7 seconds tu. Okay, kita tengok how it looks like sekarang ya cikgu-cikgu. Okay, so ni contoh dia. Cikgu nampak. So tadi saya buat volume kan, sebab saya buat volume sebab tu dia ada. So kita boleh sentiasa preview apa yang kita buat tadi. Okay, so yang ni saya dah ajar cikgu title card, and saya dah ajar cikgu macam mana nak edit dekat video. Okay, so filters ni adalah back to the colouring lah. Okay, saya ajar cikgu yang filters. Filters ni lebih kepada warna, dia punya kesan warna, pewarnaan dalam image yang kita nak bagi tu. Okay, so ini normal, I think very common lah kalau cikgu nak bagi nampak striking, nak tukar dia menjadi black and white. So ini option dia, ataupun cikgu nak jadikan dia bentuk pixel sebab mungkin cikgu tak nak tunjuk the certain part, certain things lah. Okay, so ini contoh ya cikgu-cikgu. So I just save this. So whatever dia tak ada button save, done, itu adalah save. Okay, okay, so sekarang saya dah habis yang kedua. Yang ketiga, edit video. Macam mana nak edit video dalam storyboard ni. Okay, so kalau kita klik video ni, okay, kalau cikgu tengok, video ni dia ada lagi banyak. So tadi bila kita klik image, dia ada duration, text, motion, 3D effect dengan filter. Okay, tapi kalau kita tengok video, dia akan ada tambahan, iaitu dia ada trim, dia ada split. Okay, so trim tu, contoh trim adalah kita nak pendekkan video. Katakan video tu 40 minit, tapi dalam 40 minit tu mungkin 5 minit yang pertama tu kita just menunggu pelajar masuk. So benda tu mungkin tak penting, kita tak mula lagi. Okay, contoh cikgu ya. Saya trim, saya ajar yang trim dulu ya. So kita highlight video yang kita nak edit tu, kita pilih trim. Okay, so mungkin kita tak nak bahagian yang meeting in general ni, kita tak nak orang tengok. So kita boleh tarik yang nampak macam pin ni, ini adalah pergerakan dia, konten dia dari dalam video kita. Okay, so ni contoh ya cikgu. So mana function trim ya, function trim adalah bukan pin ni adalah untuk pinpoint mana kedudukan video kita. Okay, so saya tak nak yang ni. Okay, yang ni tak nak. Okay, saya nak yang bermula daripada sini. Okay, so cikgu start of trim ni, cikgu hanya kena tarik sahaja sampai ke pin kita tu. So saya boleh test kat sini ya. Okay, betul. Okay, Is there sound there guys? Okay, contohlah cikgu-cikgu. Dan dekat hujung ni pun saya tak nak yang bahagian yang ambil kehadiran, tak nak. Kita hanya nak bahagian kita buat soalan sahaja. Okay. Okay. Katakan saya nak berhentikan kat sini.
Okay, saya hanya tarik sahaja. Okay, sampai mana saya nak trim tadi? Okay, example. Okay, lepas kita dah trim ni, kita boleh check, oh betul ke saya trim ni betul tak? Sebelum kita klik done, okay, so kita just check. Okay, So this part, okay, dah betul. yes. Okay, rasa dah macam dah betul. Okay, done. Okay, so kita rasa cukup. So kita baru klik perkataan done. Okay, so bila kita klik perkataan done, cikgu perasan lagi tadi 40 minit tu dah jadi 34 minit sahaja. Okay, so ini cara kita nak buang, nak trim bahagian yang kita tidak perlu. Okay, so sekarang saya ajar split. Okay, split ni mungkin cikgu perasan dalam video tu dekat bahagian tengah-tengah video tu ada yang teacher berhentikan, mungkin ada technical error, kita ada some kind of glitch yang kita tak nak. Okay, so untuk yang tu cikgu kena klik split. Okay, so what kita sebenarnya free app saja kan, so dia hanya akan pecahkan video tu. Boleh teacher. Okay, dia hanya akan pecahkan video tu kepada dua bahagian sahaja. So yang dua bahagian cikgu boleh nampak ya. Okay, yang pin ni again, function pin ni adalah untuk membantu kita membahagikan video. Okay, mungkin saya nak bahagikan video, saya tarik je lah di mana cikgu nak pecahkan. Okay, mungkin dekat sini. Okay, dekat sini saya tak nak nampak yang ni. Okay, saya nak berhenti kat sini. Okay, contoh saya nak berhenti kat sini ya, saya split. Bila saya split, saya klik OK, cikgu boleh perasan video yang tadi 30 minit tu telah dipecahkan kepada dua bahagian. So, bahagian pertama 13 minit, bahagian kedua 20 minit. Okay, so sekarang individually kita boleh trim balik bahagian yang kita tak nak tu cikgu. Okay, so mungkin kita nak trim sikit je, kita tak nak kat sini. Okay, mungkin sikit ni je. Mungkin nak trim just slightly kat sini. Okay. So kita done. Okay, so kita boleh buat benda yang sama dekat video yang kedua. Okay, so untuk video Susan dah ajar cara nak trim, cara nak spill. Okay, lepas tu sekarang saya nak ajar cara nak masukkan teks dalam video. So dalam video pun kita boleh masukkan teks. Contoh, kita masukkan teks. Mungkin kita nak masukkan teks, nak bagi arahan kepada pelajar, rujuk. Okay, mungkin kita nak masukkan sini kejap je. Okay. Rujuk muka surat 125 contoh. Okay, so mungkin kita nak masukkan sebagai nota untuk pelajar. Okay, rujuk muka surat. So mungkin rujuk muka surat ni kita nak masukkan dekat sebahagian sahaja. Okay. Dan seperti saya kata, sebab dia kita tak boleh masuk multiple text lah, dia hanya boleh macam ni. Lepas tu kita cuba, okay, kita masukkan rujuk muka surat. Dia tak boleh, kejap saya cuba kalau boleh. Sebenarnya dia tak boleh, dia hanya boleh masuk teks tu sekali kecuali kita save dulu. Okay, kita save, okay, kita klik done. Okay, lepas kita klik done tu mungkin kita cuba masukkan teks yang baru. Tak boleh ya cikgu. So saya rasa dia teks dia tu memang in one video we can only put in one sahaja. Okay. So sebenarnya yang option ni pun kita jarang guna sebab end of the day kita nak banyak benda yang kita buat tu nak masukkan cover ending. Lepas tu dekat tengah-tengah tu apa yang kita nak trim dan buang sahaja. Okay, so saya cakap pasal yang practically used lah. Okay, kalau kita tengok practically used, that is what we practically use. Okay. So saya letak ni kat tepi supaya tak mengganggu that video. Okay. Alright. Okay, so cikgu dah habis yang teks. Motion sama macam yang kita buat dengan picture tadi. So 3D effect pun sama. So 3D effect pun sama, kita boleh masukkan antara video tu, kita boleh masukkan effect macam rose petal ni. Okay, so contohnya kita nak masukkan efek rose petal. Okay, so dia akan ada volume ataupun kita nak tutup volume. Okay, dan kita nak letakkan dia sepanjang video atau kita nak letakkan dia sebahagian sahaja. Okay, lepas tu dalam video ni sebenarnya kita cuba masukkan balloon pula. So yang ni boleh buat multiple. Okay. Tapi sebenarnya benda-benda ni akan mengganggu sebab kita nak bagi video untuk education kan. So bila education of course yang balloon-balloon ni is not necessary lah.
So kita boleh drag. Okay, tapi saya tunjuk beberapa contoh supaya kod cikgu nak buat yang lebih interesting, you can also use these options lah. Macam contoh yang ni saya masukkan satu lagi. Okay, so we just have to drag. Saya off the volume sebab tak nak ganggu volume kita yang siap ada dalam tu lah. Okay, sekejap ya, cikgu saya tarik ni kat tepi dulu. Okay, kita boleh besarkan, kita boleh tukarkan arah dia. Okay, so many things kita boleh buat dekat sini. Okay, kita boleh jadikan masa dia. Okay, so saya klik done. Okay, sebelum klik done, saya rasa saya terus tunjukkan yang 3D library. Okay, so 3D library ni adalah memang existing dalam Windows ya. Kejap ya, sorry. Okay, contoh kita nak masukkan snail. Okay. Okay, yang mungkin yang 3D library ni ambil masa ya cikgu sebab we are dealing with images and video. So kadang-kadang dia nak upload memang it takes some of time. Okay, dia animation ni kita boleh tambah untuk 3D. So nanti cikgu boleh explore sendirilah apa jenis apa-apa yang kita ada dalam 3D library, yang effect tu mungkin kita cikgu boleh cuba explore sendirilah. Okay, so animation dalam case ni yang kita nak buat swing ke, nak buat look around lah, mungkin kita boleh letak dekat hujung ni. Okay, look around. Kita nak kecilkan dia sikit. Okay, okay, kita dah buat semua ni cikgu, sekarang saya klik done. Okay, so sekarang kita nak tengok. Okay, saya tunjukkan cikgu apa yang kita buat Okay, sekejap Okay. So I'll just let you see the video first. Ini rose petal tadi. Okay, so macam rose petal tu tak sesuai. Still of mathematics, right? Okay. The dot. Okay, let me just show you. Okay, let's look at this. Macam mana dia get 40? Lepas tu kita tengok snail kita, mana duduk snail kita tadi. I think the snail was at the end tadi. Okay, so tapi snail is what it was somewhere in the solve middle the tadi ya. question. Okay, so ini example dia lah cikgu yang kita dah buat. 3D effect dah buat, filter pun kita dah buat. So yang last of course speed. Kalau cikgu rasa yang explanation tu cikgu hanya nak buat speed video. Speed tu artinya video tu akan jadi fast ataupun nak jadi slow pun boleh. So speed ni ada dua option, kita nak slow, normal ataupun fast. Okay, yang tu kita boleh edit ikut kesesuaian video-video tersebut. Okay, so katakan cikgu dah happy dengan benda-benda ni. Okay, so kita just ni saya nak buang tiga-tiga ni. Saya hanya nak masukkan title card untuk beritahu. Mungkin antara dua ni saya nak masukkan satu title card. Okay, so dekat title card ni mungkin saya nak masukkan part 2. Okay, mungkin nak masukkan part 2. Okay, just nak masukkan je lah. Guna okay, contoh kita masuk part 2. Mungkin kita nak buat lagi satu title card. Kita nak masuk title card. Bila cikgu masuk banyak-banyak title card tu, cikgu akan nampak lah okay how beautiful video cikgu yang asal tadi tu, it will turn into something like macam wow, ni saya ke yang buat video. It becomes very interesting. Okay, then next please watch this video. Okay. Watch. Ataupun kita nak buat thank you sajalah, kita tak nak panjang ni, bagi dia cakap thank you for watching. Dan maybe kita nak guna yang electric ni. Okay, so yang ni kita nak buat kat bawah, thank you for watching. Okay, so kalau cikgu rasa okay dah, ni dah cukup, tak nak buat banyak-banyak. Once cikgu dah klik okay ni, okay, cikgu boleh check video tu, just make the video run sekali dan tengok okay tak, cikgu puas hati tak dengan video yang cikgu create. Okay, lepas tu macam mana kita nak finish this video. So finish this video ni, sebelum finish this video,
Okay, tadi tuan tanya pasal video background music ya. So background music ni, okay, so ini adalah option-option yang kita ada. So bila kita pilih, contohnya saya nak pilih light rain, okay, light rain, kita boleh dengar dulu music dia. Okay, rasa okay, kita tak nak, kita nak misty. Okay, so bila kita pilih Misty Mountain Top, cikgu perasan tak video tu terlalu kuat? The song is too loud, right? So cikgu boleh klik synchronize your video to the music beat. So artinya setiap kali ada suara kita, video music volume tu akan turun. So dia akan synchronize. So tempat-tempat yang kita tak bercakap tu, video tu audio dia akan lebih kuat. So tempat-tempat yang kita bercakap, audio tu akan go lower. And of course, kalau saya tak pilih volume sampai maksimum. Saya letak macam 30 ataupun sometimes just 40 sahaja. Okay, so saya klik okay. Okay, bila saya klik okay, ni adalah dia punya ya, dia hang sebab saya rasa I think ya. Okay. So cikgu boleh dengar music dekat background. So this was the video that So cikgu boleh dengar music kat background ni cikgu. Okay, yang tu background music. Okay, so jarang saya guna background music, tapi saya akan buat volume yang very little dan saya akan synchronize supaya dia punya objective end of the day, kita nak video tu watchable again kan, untuk budak-budak kita tengok ataupun untuk kita upload ke YouTube. Okay, so to make it watchable, of course kita tanam music tu overpowering kita punya speech. Okay, dan satu lagi yang kita boleh guna adalah custom audio. Custom audio ni yang audio kita sendiri. Artinya mungkin cikgu buat slide, cikgu record tu, tapi cikgu tak suka suara cikgu dalam audio tu. So dalam case yang ni, cikgu boleh record voice cikgu secara berasingan dan kita boleh add the audio file. Okay, ini kalau kita nak buat atau add audio file ni boleh jadi kita nak add lagu sendiri ke, ataupun kita nak add music beats kita sendiri ke. So yang custom yang ni adalah dekat bahagian di mana kita boleh add audio yang selain daripada yang diberikan dalam background music tu. Okay, so custom audio ni selalunya kalau orang record slide show kan, so dalam slide PowerPoint pun kita boleh buat recording. Tapi kalau kita ada gambar-gambar, contohnya gambar-gambar yang Susan ambil tadi, dalam gambar-gambar tu saya nak masukkan satu cerita, nak buat journal kononnya. Okay, so saya boleh record the what I want to say and I can add into the videos. Okay, so custom audio pun saya tak guna, saya selalunya guna background music. And once we are done, cikgu, last step, finish video. Okay, so bila finish video ni, okay, saya choose high sebab kita nak quality video yang bagus. Lepas tu saya klik export. Okay, so how fast video tu, saya just letak contoh ni dekat sini. Okay, how fast video